Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPR Bahasa Melayu tahun 3. Kemahiran menulis. Tajuk usahawan kuih dan deram. Murid boleh merujuk buku teks muka surat 68 dan buku aktiviti muka surat 72 dan 73. Baik, kita terus pada pelajaran. Sebelum itu, pernahkah kamu merasai kuih dan deram? Kuih dan deram seperti dalam gambar raja ni, kalau kamu rujuk dalam buku teks tu, ada gambar kuih dan deram. Seperti slide sebelumnya pun, cikgu ada tunjukkan gambar kuih dan deram. Ia dihasilkan dengan cara menggoreng. Kamu boleh dapati kuih ini biasanya dijual di pasar malam. Baik. Tajuk usahawan kuih dan deram. Cikgu Suria meminta murid-murid tahun 3 angsana berkongsi maklumat tentang inovasi strategi perniagaan. Dia ingin bincangkan cara nak menjual sesuatu produk ataupun barangan mereka. Ada banyak cara ataupun pendekatan yang sesuai digunakan untuk menjual ataupun memasarkan produk. Baik, untuk hari ini aktiviti kita akan menghasilkan kerangka dan membina karangan. Apa itu kerangka? Kerangka ialah isi penting, isi penting ataupun idea yang kita boleh buat untuk menghasilkan karangan. Ia lebih kepada bagaimana kita untuk menyiapkan secara perenggan. Baik. Kita lihat di sini dia punya kerangka menjual kuih dan deram menggunakan terak makanan. Ia bersangkut paut dengan gambar yang ditunjukkan, menjual kuih dan deram menggunakan terak makanan. Cik Nizam seorang peniaga yang kreatif. Beliau sentiasa ingin memajukan perniagaannya. Beliau bijak menguruskan perniagaannya. Encik Nizam menjual kuih dan deram. Beliau menggunakan terak makanan untuk menjual kuih itu. Terak makanan tersebut telah diubah suai agar sesuai dengan bahan jualannya. Terak makanan biasa kita jumpakan sekarang, terak makanan. Kelebihan terak makanan, perniagaan boleh dilakukan di mana-mana saja. Dia boleh bergerak dari satu tempat ke tempat. Kalau cikgu akan cari tempat yang strategik. Untuk kita parking food truck kita ataupun truck makanan kita dan kita jalankan perniagaan. Biasanya food truck ni kita akan berniaga di kawasan taman perumahan yang ramai penduduknya. Baik. Kita pergi kepada slide seterusnya. Baik, untuk gambar kedua, kita perhatikan gambar tersebut. Dan kerangka yang telah disediakan ialah menyediakan kuih dan deram di dalam terak. Ni Encik Hafiz, Encik Nizam sedang menyediakan kuih dan deram di dalam terak. Kemudian yang kedua, menjual kuih dan deram yang panas. Selepas dia goreng, dia terus jual pada pelanggannya. Apa lagi yang kita boleh kembangkan dalam kerangka ini? Keadaan dapur yang bersih. Kemudian begitu lengkap terak makanan telah diubah suai seperti dapur dan keadaan dapurnya yang bersih. Jadi hasil daripada kerangka yang kita cipta, kita akan dapat hasilkan satu perenggan yang menarik. Encik Nizam menyediakan kuih dan deram di dalam terak. Keadaan dalam terak seperti dapur yang bersih. Beliau menjual kuih dan deram yang panas kerana rasanya lebih enak. Baik, ini untuk kerangka pertama. Baik, untuk perenggan seterusnya, gambar yang ditunjukkan di mana terak ini diparking ataupun ditempatkan berhenti di tempat tumpuan ramai, dan kerangka yang disediakan ialah memandu terak, pelanggan bertambah. Selain itu
cikgu boleh tambah lagi kerangka ini untuk kita memperkayakan lagi perenggan kita. Antaranya ialah ini merupakan tempat tumpuan ramai. Apabila ia dijual di tempat tumpuan ramai, secara tak langsung produk ataupun kuih dan drum ini akan jadi terkenal satu hari nanti. Baik, kita lihat pada bagaimana cikgu membina karangan untuk perenggan ketiga ini. Encik Nizam memandu teraknya sendiri ke tempat tumpuan ramai. Tempat tumpuan ramai. Pelanggannya semakin bertambah kerana kuih dan drumnya yang enak. Tadi kan kuih dijual dalam keadaan yang panas kan? Mesti pelanggan tertarik. Kuih dan drumnya semakin terkenal. Lama-kelamaan, apabila ramai pelanggan, ia menyebabkan kuih dan drumnya semakin terkenal. Kita pergi ke perenggan seterusnya. Baik, seterusnya kita lihat gambar untuk perenggan seterusnya, di mana Encik Nizam sedang bergambar dengan dua terak. Encik Nizam telah membeli 2 buah terak. Jadi di sini kita boleh bina kerangka, iaitu perniagaan semakin maju. Seterusnya dia membeli 2 buah terak. Baik, selain daripada itu, apa yang kita boleh tambah lagi untuk kerangka ini? Bila dia beli 2 buah terak, mesti bertujuan untuk membuka cawangan baru, iaitu untuk mengembangkan perniagaan. Daripada apa yang kita lihat, beliau merupakan seorang peniaga yang mempunyai keazaman yang tinggi dan berusaha dengan gigih. Baik, hasil daripada kerangka yang kita bina, kita akan dapat hasilkan perenggan seperti ini. Untuk menambahkan cawangan, beliau membeli 2 buah terak lagi. Perniagaan kuih dan drum Encik Nizam semakin maju. Usaha gigihnya telah membuahkan hasil. Baik. Ini ialah contoh bagaimana kita untuk membina karangan daripada kerangka yang telah kita cipta. Seterusnya murid-murid boleh merujuk buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 72. Dalam latihan ini kita lihat tentang penghasilan kek cawan untuk menghasilkan pendapatan. Maksudnya pada mulanya ia merupakan sekadar hobi, tetapi dikembangkan untuk dijadikan hasil pendapatan. Maksudnya akan dijual untuk menambahkan pendapatan. Jadi hobi menghasilkan dia punya arahan, lengkapkan kerangka dan tulis karangan. Ini merupakan kerangka dan ini merupakan karangan yang hendak dibina. Hobi menghasilkan pendapatan. Pendahuluan, aktiviti waktu lapang, hobi menghasilkan pendapatan. Membuat kek, hobi membuat kek mendatangkan sumber pendapatan, dibuat bersama-sama keluarga, tidak memerlukan modal yang besar, perlu kreatif. Baik, ini merupakan langkah pertama. Langkah pertama kita lihat di sini apa? Ini seperti kawan-kawan. Kawan-kawan pada murid perempuan ini datang ke rumah dan dihidangkan dengan kek cawan. Kita lihat kerangka untuk langkah pertama, mengajak rakan-rakan ke rumah, hidangkan kek cawan, dan ketiga, minta pendapat mereka mengenai rasa. Ini berkisar pada gambar yang ini. Untuk langkah yang kedua, kita lihat di sini
Murid ni dia menggunakan komputer. Apa tujuan dia menggunakan komputer? Okey, untuk kerangka langkah kedua, membuat promosi dalam internet. Tempahan atas talian, maksudnya pengguna boleh menempah kek cawan secara dalam talian, atas talian. Okey, mengadakan perkhidmatan penghantaran. Jadi boleh menghantar terus kek cawan kepada pelanggan. Okey, jadi mari kita hasilkan. Okey, mari kita bina karangan. Setiap orang pasti mempunyai hobi. Hobi ialah aktiviti yang dilakukan pada masa lapang. Hobi yang baik dapat menghasilkan pendapatan. Aktiviti membuat kek cawan ialah hobi yang boleh mendatangkan sumber pendapatan. Pembuatan kek cawan ini boleh dilakukan bersama-sama keluarga. Okey. Penghasilan kek cawan tidak memerlukan modal yang besar. Untuk menarik minat pembeli, kita perlu kreatif supaya hasilnya menarik. Baik, untuk langkah yang pertama, langkah pertama adalah mengajak rakan-rakan berkunjung ke rumah. Hidangkan kek cawan kepada mereka, kemudian minta pendapat mereka mengenai rasa dan penampilan kek tersebut. Langkah kedua, kita membuat promosi kek cawan dalam internet. Segala tempahan dibuat secara atas talian. Perkhidmatan penghantaran kek cawan disediakan bagi memudahkan pelanggan. Kesimpulannya, kita perlu bijak mengurus masa dan hobi. Selain menambah pendapatan, hubungan kekeluargaan juga semakin erat. Okey, beginilah tadi rangka karangan cikgu dan hasil karangan yang cikgu karang. Okey, ringkas, tepat dan kurang kesalahan. Tujuan kita buat ringkas dan tepat supaya untuk mengelakkan daripada bahasa kita terdapat sebarang kesilapan. Baik, sekian saja PDPR. Cikgu diharap murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang akan diberikan. Baik, berikut merupakan tugasan kamu. Membina kerangka dan karangan halaman 68, buku teks dalam buku latihan Bahasa Melayu. Yang kedua, buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 72 dan 73. Okey, diharap murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi. Sekian, terima kasih.